doa, ya Allah, senangnya dalam hati. Memanglah Allah boleh dengar, tapi Allah nak tengok kesungguhan. Allah nak tengok kesungguhan. Itu je. Akak nak tanya, jika anak kecil akak main-main depan sejadah yang akak solat, akak je letak bantal depan sejadah sebagai penghalang. Tak apa. Kak, biar dia main-main, Kak. Biar dia main-main. Budak tu tengok akak semayang, seronok dia tengok akak semayang daripada dia tengok akak membawang. Yang akak kena pijak kalau laki akak main-main bergolek-golek depan tu. Pijakkan muka dia laju-laju. Budak-budak ni Allah seronoknya. Nikmat yang paling besar bila tengok anak-anak berkeliling kita waktu kita mengamalkan ibadah sembahyang. Tu seronok. Ustaz nak tanya, adakah tarawih termasuk dalam sunat mu'ayyad? Sunat yang sangat-sangat dia qiyamul lail. Dia memang dituntut. Syiar utama dalam bulan Ramadan. Apa lagi yang ada pada bulan Ramadan? Tarawih je lah. Salah ke up status makanan tapi bukan bulan Ramadan? Apa ni? Cik Man, kalau kita sakit berkaitan perut yang tak mampu nak puasa, kalau tak mampu, engkau punya ayat tadi tak mampu, maka tak ada masalah. Engkau dah jawab dah. Kalau kau tak makan, kau mati. Ataupun kau mudarat. Usus kau keluar, ikut mata, hidung semua. Maka makanlah. Maksudnya, Ustaz boleh terangkan apa dabbatul ard, binatang yang melata di muka bumi? Kenapa Farhatul MLM pula ni? Biar betul Ustaz. Okeylah. Ustaz, betul ke keluar air mani tak batal puasa, tapi onani yang batal? Yes. Keluar air mani tak batal puasa kalau tak sengaja. Buat apa tu? Tapi kalau sengaja di siang hari, siang je, maka batal. Okey? Bersetubuh dengan isteri sengaja siang hari, batal. Kena ganti 2 bulan. Malam on. Okey. Kalau usik telur je, kau ni kenapa masalah usik telur? Usik telur batal. Usik telur batal. Usik kemaluan batal. Ustaz, kalau puasa tahun lepas tak ganti, habis macam mana Gantilah lepas Ramadan. Sekarang ni tengah puasa, kau layanlah dulu. Kau apa hal? Ustaz, kalau luka berdarah batal puasa? Tak. Apa hukum beli mercun? Kan ngarut soalan. Usik kemaluan batal Usik kemaluan, usik zakar batal. Hati-hati ketika cebok. Salam Ustaz, apa syarat wajib bayar zakat fitrah? Syarat wajib engkau Islam dan kau hidup. Itu. Dan kau sedang hidup. Waalaikumsalam. Cik Man, tuala wanita tu 3 sebahagian pada nafkah wajib suami untuk isteri. Maklumlah bulan puasa berat sikit nak keluar pergi belikan. Keperluan isteri kan. Apa yang isteri perlukan, itulah nafkah untuk suami. Maksudnya, usik kemaluan, usik telur batal tu, batal wutuk, bukan batal puasa. Aku tak habis ayat. Kau apa hal? Cik Man, kalau solat sebelum masuk waktu, sah ke solat kita? Tak sah lah, la ilaha illallah. Mana ada puasa Ramadan bulan Syaban? Kalau... dia ni mesti dia susah macam ni. Mesti dia ingat aku kata usik telur batal puasa. Tak, batal wuduk. Nampak sangat kau selalu usik. Apa nak usik-usik? Biarlah benda tu tergantung itu, tak lari pun. Tak payah usik. Okey, apa ni? Mana? Cik Man, kalau nak tanya kalau cabut gigi ataupun buat treatment, tak batal. Cabut gigi tak batal. Yang kau telan aja. Fidyah ni wajib bagi mazhab yang mengatakan wajib, tapi yang paling penting ialah ganti puasa.
Kau tengok kantoi Aim Naim. Nampak sangat. Susah macam ni. Nampak sangat Aim aktiviti kau apa. Ha. Kau jangan asyik timbang je Aim. Okey. Terus Putri Akayuki. Kalau tak bayar fidyah dosa tak? Kalau kau mampu, kau bayarlah. Kalau kau pilih pendapat yang tak bayar fidyah, kau yakin, kau ganti puasa je lah. Tertelan kahak tak batal. Cik Man, boleh jadi ke roh orang... roh orang yang dah meninggal tak tengok. Tak balik rumah. Tak ada. Roh orang yang dah meninggal tak balik rumah. Roh orang yang dah meninggal tak balik rumah. Ustaz, kalau lupa berapa lama dah tak puasa, macam mana nak ganti? Pilih jumlah yang paling kau yakin. Keluar darah dari tekak tak batal puasa. Salah ke bakar baju lama? Membazir, kecuali kalau baju tu ada corona. Cik Man kalau sentuh, Allah. Aku malas lah, aku nak ambil apalah. Malas betul. Korang tanya soalan-soalan. Aku dah jawab, nak kena tanya lagi. Alah lotih Dan. Kejap. Cik Man ni tak suka promote produk sendiri. Tapi siapa nak beli baju Melayu dan kurta, jenama Cik Man, sila layari Instagram Cikman_official ataupun Facebook Cikman Collection. Siapa nak order baju Melayu sepasang dan kurta, jenama Cikman. Ada t-shirt juga yang solat tu, alun. Satu lagi yang aku tak layan DM, siapa yang DM aku panggil ustaz tu, aku memang tak layan lah. Pergilah tengok dekat sana, Cik Man official tu. Kau nak tanya design, pergilah tengok kat sana. Boleh sampai before raya ke kurta tu? Boleh. Dah ada yang beli dah. Separuh jualan daripada jumlah total tu, separuh jualan. Berurusan dekat sana lah. Nak diskaun ke apa ke, rasa tak ada diskaun. Nak beli, tak nak beli sudah Kau tengok aku, kau ingat aku nak promote aku punya apa? Aku punya barangan. Kau nak beli, kau tak nak beli sudah. Cik Man, kalau lelaki solat tak pakai baju, apa hukumnya? Pakai pelekat je. Okey, kalau kau pergi sekolah, kau tak pakai baju, apa kau rasa? Dan apa kau rasa orang lain pandang terhadap kau? Kan, mesti kau kata segan kan, sebab ini pengetua pelajar. Habis tu kita dengan Allah, takkan kita hormat manusia lebih daripada kita hormat Allah? Cik Man tadi ada non-Muslim tanya, dia tanya how to get. Dia tanya dekat mana? Dia tanya dekat mana? Afikir dekat sini ke dekat kau? Kata dengan dia, yang penting keyakinan dia tahu. Dia mungkin boleh sembunyikan dulu. Yang penting dia yakin tentang Allah dan Nabi Muhammad. Apa ni Firdaus Bacok? Apa nak ludah-ludah muka orang Firdaus Bacok? Okey, siapa dia? Siapa nama dia? Afikir. Cuba tengok dia, nama dia balik. Type dekat sini, Afikir. Siapa nama dia? Afikir, siapa nama dia non-Muslim tu? Cik Man, kalau maknanya yang Ustaz jawab lah ni, please. Kalau tak sempat mandi wajib sampai subuh, sah tak apa? Sah je. Ustaz duk jawab soalan mengarut, soalan kami tak jawab. Kau ingat mata aku ni macam mata laba-laba. Kebetulan aku nampak soalan mengarut ni.
Cik Man kalau kita buat macam, tapi tak bolehlah kau cakap soalan mengarut. Kau ni jangan merendah-rendahkan orang lain. Oh. Ashvin. Mana Ashvin? Okey, Ashvin. Jadi kalau misal kata Ashvin yakin tentang Allah dan Nabi Muhammad, maka dekat sini. Dekat sini. Bukannya keyakinan tu tunjuk dekat orang. Jangan risau, orang tak nampak. Keluarga tak nampak keyakinan. Keyakinan adalah milik kita. Allah tahu. Allah tahu. Okey? Jangan risau. Yes. How to get strength? Kena yakin tentang Allah. Dia yang akan menguruskan kehidupan kita. Dia akan uji kita dengan sedikit ketakutan. Tetapi keyakinan yang you ada tentang agama, yang tu tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. You kena banyak baca buku sejarah tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat, tentang orang-orang yang berkorban. Mereka tetap menghadapi benda tu dengan baik. Dan Ashvin kena tengok juga kisah-kisah non-Muslim yang kembali kepada Islam dan mereka dibuang keluarga. Ramai. Okey, sangat ramai. Tetapi mereka terus dengan akidah mereka, iaitu akidah asal yang Islam, dan akhirnya mereka dapat ketenangan. Jangan risau. Kalau kita memilih Allah sehingga kita terpaksa mengorbankan orang kesayangan kita, maka Allah akan ganti dengan perkara yang lebih baik daripada itu. Sama ada orang lain yang akan membantu, ataupun Allah akan anugerahkan hidayah lagi kepada ahli keluarga kita yang asalnya dia menghalang kita. Tetapi insya-Allah lama kelamaan nanti kalau Allah bagi hidayah, maka dia pun akan ikut kita. Jadi Ashvin kena go on. Ashvin kena go on dengan pendirian. Kalau tak, macam mana nak dakwah? Kan, macam mana nak dakwah kalau sentiasa sorok? Teruskan. Mana tahu dengan cara tu nanti dia orang boleh. Ashvin teruskan dengan akhlak-akhlak yang baik. Sebab bila Ashvin kembali kepada Islam, itu agama asal you, bukannya Ashvin buang dia orang, bukannya terus kurang ajar dengan dia orang. Still lagi boleh salam mak, salam ayah, you hug them, kemudian stay with them sampai bila-bila, makan bersama dia orang. Kalau ada perayaan-perayaan Christmas, still boleh datang. Deepavali, still boleh datang. Gongsi Fat Chai, memang you tinggal satu rumah dengan dia orang, tak ada masalah. Kembali kepada fitrah, tidak memutuskan hubungan kekeluargaan. Okey? Boleh salam, peluk dia orang, berbual, spend masa bercuti, tak ada apa yang beza. Kecuali kita menetapkan dalam keyakinan kita bahawa Tuhan kita dan Tuhan mak ayah kita juga, cuma mungkin diorang belum dapat hidayah lagi, adalah Tuhan yang sama, iaitu Allah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adalah beberapa perkara yang Ashvin berbeza sikit. Contohnya ada perkara yang dilarang seperti minum arak. Okey, tak ada masalah. Kalau tak boleh minum arak dengan keluarga, satu air je tak minum dengan keluarga, tapi boleh minum air sirap Bandung, Milo 3 layer, kopi kopi apa yang famous, carbonara, kopi yang apa benda entah. Kemudian dengan air Pepsi-nya, dengan air, banyak berpuluh-puluh ribu jenis air yang Ashvin boleh minum dengan diorang. Lagi satu, khinzir. Okey, memang tak boleh makan khinzir. Kalau seseorang yang baru masuk Islam tu, dia tak boleh makan khinzir dengan keluarganya, dan keluarganya akan terasa, maka banyak lagi makanan lain yang kita boleh spend masa makan. Dengan KFC-nya, dengan sayur goreng, banyak. Tak ada masalah.
Cik Man, kalau keluar air mani dan dengan sengaja di siang hari misalnya walaupun batal puasa tapi tak, yes, berdosa besar. Islam ni dia bukan agama bangsa Melayu. Islam ni bukan agama bangsa tertentu. Islam bukan milik orang Arab. Islam milik semua. Milik orang Israel, milik Yahudi, milik US, milik India, milik China. Tapi masing-masing tak sedar diri. Itu yang masing-masing tolak. Okey? Dan Islam ni bukan milik orang Melayu. Orang Melayu tak boleh rasa bila tengok India masuk Islam, dia kata, dia tengok dia masuk agama kita. No, this is not only your religion, but semua. Agama semua. Sebab tu bila ada saudara baru, dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak kata yang dia masuk agama baru. Ataupun kita tak kata dia masuk agama kita. Kita kata kembali kepada asalmu. Supaya kita dapat membuatkan dia rasa kebersamaan. Allah bukan Tuhan Melayu semata-mata. Allah adalah Tuhan semua. Sebab tu dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila sebut sekalian alam, apa yang ada dalam alam ni? Manusia dengan pelbagai bangsanya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Betul kan ayat itu? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu lelaki dan perempuan dan mencipta kamu berpuak-puak berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenali. Okey? Jadi Allah itu adalah Tuhan semua. Apa yang ada dekat alam ini? Allah Tuhan kepada pokok-pokok, dia menguruskan. Tuhan kepada segala haiwan. Tuhan kepada Optimus Prime. Tuhan kepada Bumblebee. Tuhan kepada Megatron, Decepticon, Autobot. Semua, dinosaur. Tuhan semua. So, bila kita berdebat dengan orang yang bukan Islam, kita bukan nak mempromosi agama Islam tu dari sudut Islam tu kita punya. Tak. Tapi kita nak memberitahu mereka bahawa Tuhan adalah milik kita semua. Jadi bila kita berdebat tentang Islam kepada non-Muslim, kita tak merasakan kita side sebelah pihak. Bahkan kita nak mengajak dia wakil daripada pihak dia juga untuk menarik dia kembali kepada tempat asalnya. Boleh Jadi kalau kau berdebat dengan orang bukan Islam, kau tak kata agama kau, agama aku. Bukan. Agama kita sebenarnya ialah sekian, sekian, sekian. Alright? Yang orang non-Muslim di Malaysia ni lah, contohnya di Malaysia ni, dia merasakan Islam tu agama Melayu. Sebab cara setengah daripada orang Melayu tu menggambarkan Islam tu macam milik dia seorang. Tu yang payahnya. Kan? Seolah-olah macam Islam tu milik orang Melayu aja. Salam Cik Man, macam mana boleh ke nak hibahkan harta selepas kita meninggal kepada penerima faraid? Nak hibahkan harta selepas kau dah meninggal, bukan kerja kau lagi dah, kau duduk je diam-diam dalam kubur tu. Maknanya yang akan selesaikan adalah ahli waris kau. Cik Man, kalau muntah batal puasa tak? Batal? Tak batal. Kecuali kalau dia menjolok kerongkong dia untuk keluarkan muntah. Solat sunat boleh duduk walaupun sihat.
Talbis iblis tu belitan. Yalah, bisikan belitan boleh. Cik Man, wife saya mengandung 11 minggu. Dia cuba puasa tapi start hari ni dia dah start gastrik. Ikut doktor gastrik ni sebab mengandung. Darah keluar. Okey, bolehlah dia buka. Kalau boleh dia buka. Ashbin ada kawan-kawan yang rapat supaya bagi bantuan. InsyaAllah nanti Ashbin apa? DM Cik Man. Sekejap. Okey. Pasal telur tu kira macam mana? Telur apa bendanya? Kau tak habis-habis lagi dah. Aku hide kau sekarang. Bukan kau tanya tadi aku dah jawab ke? Aku siap pin kau. Dikecam tu memang akan dilalui kalau baru masuk Islam. Tapi kena kuatkan hati, banyakkan. Tini, boleh tak Cik Man cerita pasal Tini? Cik Man pinkan Tini? Boleh tak? If you okay? Cik Man nak share pada seluruh netizen? Oh, Tini. Kalau Tini kata okay, Cik Man ceritakan. Boleh, Tini? Mana Tini? Tini. Boleh Cik Man cerita? Tunggu Tini. Okey. Assalamualaikum semua. Cik Man nak cerita, nak kongsi kisah tentang seorang gadis beberapa tahun yang lalu daripada Sabah. Namanya Tini.Tini_ dan namanya sedang dipin di IG Cik Man. Dia memahami, dia belajar tentang Islam dan akhirnya dipendekkan ceritalah kalau panjang nanti sampai 1 Syawal. Dia mengucap 2 kalimah syahadah dan Cik Man melaksanakan proses syahadah melalui Instagram. Tak pernah berjumpa lagi. Dan semenjak daripada tu, Cik Man follow up dia dan dia pun kadang-kadang bertanya tentang agama. Cik Man bagi dia semangat dan dia pun ada semangat tu, kekuatan tu. Okey. Dan Cik Man pun bimbang juga. Takut-takut sebab tak pernah jumpa. Jadi kita tak boleh follow up, kita jauh. Cik Man dekat KL, dia dekat Sabah. Takut mungkin dia akan berbolak-balik. Tapi akhirnya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia still dan lama-kelamaan nampak dia sudah berhijab. Itu namanya Tini ni sekarang. Nama dia sedang pin ni. Dan sampailah satu masa dia nak mendirikan rumah tangga. Dan terus dia konsisten dengan Islam dan Cik Man yakin dia sudah stable, establish suasana dia Islam itu dengan keluarga dia dan akhirnya dia pun mendirikan rumah tangga. Cik Man tak ingat Tini ujung tahun lepas ataupun tak ingat awal tahun lepas dan sekarang ni dia dengan suaminya kedua-duanya Muslim, menjalankan kehidupan yang baik dan sekarang ni berada di Semenanjung. Tak ingat Cik Man Tini ada kat Semenanjung Jadi doakanlah. Jadi kalau kita rasa untuk menzahirkan pendirian kita itu satu kesusahan, maka kita kena yakin bahawa orang lain pernah menghadapi dan berjaya menghadapinya. Inilah Tini. Tengok dia punya DP tu, gambar dia dengan suami dia lah, bukan suami orang sebelah, suami dia. Tini ada dekat Negeri Sembilan? Kenapa tak bagi tahu Cik? Negeri Sembilan kat mana? Negeri Sembilan kat mana Tini? Itu kampung Cik Man. Oh, habis PKP ni kau kena masak lemak cili api untuk aku Tini. Kenapa kau nak kau bagi tahu aku? Negeri Sembilan kat mana? Oh, dah ada kat Negeri Sembilan. Bahau. Tini buat apa dekat Bahau? Suami kerja apa? Suami bertugas kat situ ke macam mana?
Okey, Ustaz, hari ni birthday saya. Kejap aku wish. Kejap lagi kan kau, aku tengah borak dengan Tini ni. Mau kak dengan birthday kau. Kau ingat apa kau nak aku buat majlis? Kejap lagi kau beritahu aku wish, kejap lagi aku nyanyi. Kejap. Kejap, tunggu Tini. Dia buat apa dekat Bahau? Yelah, dia buat apa kat Bahau? Aku tahulah Bahau dia buat apa. Tini, mana kau pergi? Kerja sini Ustaz, tapi mau pindah sudah. Tunggulah habis PKP. Kau mau pindah ke mana? Tini, kau mau pindah ke mana? Kerja apa kau? Sama laki kau apa? Selamat hari jadi, saya tolong wishkan. Okey, siapa yang birthday? Happy birthday to you. Sana helwa ya gamil. Selamat hari jadi. Dengan siapa tadi? Semoga dipermudahkan urusan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang sambut birthday. Ingat, umur anda semakin singkat menuju kubur. Pergi Johor Ustaz, bisnes kecil-kecil. Tak apa Tini, kau bisnes apa? Cik Man nak beli. Kirim salam sama lakimu dan keluarga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dim, umur singkat menuju kubur. Yelah, umur semakin confirm. Kita setiap kali kita melaksanakan, setiap kali kita melalui ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran, maka setiap kali itulah Cik Man, birthday saya pukul 1 tadi. Birthday kau pukul 1 tadi? Apa hukum menipu? Pada siang bulan Ramadan. Guys, tolong Google Syafiq Ahmad birthday ni bila? Sekarang? Tolong Google birthday Syafiq Ahmad. Lepas tu bagi tahu aku kat sini. Oh, jual barang fitness. Cik Man, birthday ada ikut pukul Syafiq. Syafiq Ahmad buat kacau dah. Cepat Google birthday si Syafiq ni. 32 April. Nurul, aku bagi kau 10 saat sebelum aku hide dan block kau. Dia beranak pukul 1. Besok hari jadi. Oh, birthday dia pukul 1. Mungkin maksud dia tu pukul 1. Tapi tarikh dia tarikh lain lah kot. Memanglah player bola. Kau ingat aku tak tahu ke? Walaupun aku tak kerti main bola, aku tahulah dia player JDT. Kau ingat dia pun main basikal. 28 Jun birthday Syafiq Ahmad. Perempuan pregnant, tak puasa, kena qada dan fidyah ke? Ada beberapa pendapat. Ada yang kata qada sahaja, ada yang kata dua-dua sekali. Salah ke mencintai seseorang? Tak salah, tapi untuk urusan apa kau mencintai dia? Dan sampai ke mana kau mencintai dia? Adakah kau sekadar mempermainkan ataupun mengisi masa hiburanmu, ataupun mengisi masa lapang, ataupun untuk kepernikahan? Bagi mengisi kekosongan di pelamin sebelah. Waalaikumsalam. Ustaz, perlu ke sujud sawi jika tak hafal? Sunat, sujud sawi itu sunat. Bisul pecah tak batal. Bisul pecah tak batal wuduk dan tak batal puasa. Amira Batrisha, tak batal ke? Tak lapar ke? Ni. Rahsia. Rahsia ni. Kurma. Rahsia tak letih. Kau makan ni. Kau makan aje lah. Memang puasa ni memang tak boleh makan, nak buat macam mana? Yang kau letak mindset macam tu, siapa suruh? Asal puasa je letih. Memanglah.
Sebelum ni pun ada juga mungkin satu hari kau tak makan apa semua. Yang penting kau jaga sahur kau. Sebab tu Nabi kata, sunnah lewatkan sahur supaya jarak masa sahur tu dengan berbuka nanti semakin dekat. Ini kau sahur pukul 12.30 malam, itu jarak dia makin jauh dengan berbuka puasa. Lepas tu kau lewatkan berbuka puasa. Lepas tu sunnah tu kena jaga. Sunnah lewatkan sahur dan segerakan berbuka. Maka dia jarak antara tak boleh makan, jarak daripada hujung ke hujung tu makin lama dekat. Kau faham tak? Cuba kau tengok jam. Jadi kau makan ni pun dah okey dah. Syafiq, engkau tolong ke tidak isteri kau masak? Syafiq Ahmad JDT. Sekarang ni jawab soalan Cik Man. Dia dah keluar dah. Kau tolong ke tidak bini kau masak? Itu je soalan aku. Ustaz, boleh ke perempuan period ikut membaca ayat Quran? Mazhab Syafi'i tak boleh. Kecuali bagi orang yang memang mengajar Quran ataupun ambil penghafazan Quran. Okey? Cik Man, titik ubat mata batal tak? Tak batal. Aku titik pula si Farid ni kan banyak kali dah. Cik Man, kalau kita masak untuk berbuka, lepas tu kita rasa. Yat, Cik Man dah postkan dalam IG. Yat pergi tengok. Saya buat tepung pelita. Aku tak percaya dia buat tepung pelita. Tunjuk dulu. Rasa makanan dekat ujung lidah. Lepas tu ludahkan. Lidah, ludah. Bukan kuali, singki. Lidah, ludah. Bukan kuali, singki. Okey? Minta nombor phone tak boleh lah di private number. Janganlah melampau minat nombor telefon. Benda tu privacy kot. Kat sini cukup. Waalaikumsalam Cik Man. Hai, baru follow Cik Man. Hai sikit Cik Man. Hai Lia. Cik Man apa khabar? Sihat. Akif Musa. Sihat ke? Sihat. Barik syukur. Boleh tak buka puasa lepas isyak? Boleh. Tapi makruh kalau sengaja. Sebab engkau melanggar sunnah. Nabi kata segerakan berbuka. Dah segera azan asar pula engkau buka. Lewat sampai isyak pula baru nak buka. Allahu Akbar. Yes, Nabi pakai celak. Waalaikumsalam Khadijah. Cik Man, kalau korek hidung dan telinga batal ke? Tak batal. Ustaz nak tanya zakat fitrah, kalau ibu tunggal bayarkan untuk anak-anak boleh tak? Bekas suami tak bekerja? Boleh. Zakat fitrah ni boleh bayar untuk sesiapa. Kalau ada duit belanja satu kampung tak ada masalah. Dia bukan zakat harta. Zakat harta bergantung kepada harta peribadi. Zakat fitrah ni per kepala. Dalam kampung kau ada 1,000 orang, kau bayar untuk 1,000 orang. Tak ada masalah. Kalau masa sujud sawi kan kita terlupa doa sujud sawi, nak baca apa? Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Waalaikumsalam. Aidilfitri. Ya Allah. Hai, belum puasa lagi kau dah Aidilfitri. Belum raya lagi dah Aidilfitri. Saya jual baju Tuhan sayang kita. Okay, like clothing. Cik Man, betul ke kalau kita baca Quran transkripsi sampai habis hukumnya haram? Dia mesti baca dengan tulisan, dengan lahjah, dengan sebutan sebagaimana yang ada sekarang ni. Boleh ke berbuka puasa masa azan? Boleh. Azan maghrib, dik. Letak ubat ulcer dalam mulut, tak batal. Kalau tertelan, tak batal. Sebab benda tu dimaafkan. Kalau tekak kita rasa tak selesa dan kita muntah untuk selesakan tekak, batal tak puasa? Muntah, sengaja muntah, batal, dik. Kau buatlah sesuatu, tekan-tekan ke apa. Cik Man, ikut azan TV buka puasa boleh ke? Kalau kau yakin, sekarang ni buka puasa bukan sebab azan. Buka puasa kalau yakin dah masuk. Maknanya kau sendiri tengok langit macam mana. Tapi sekarang ni kau bergantung kepada azan tempat kau. Tapi tiba-tiba muazzin tu mati pula tak azan-azan. Sampai pukul 10 kau tak buka puasa. Jadi kau gunakan cara yang lain. Kalau dah gelap sangat-sangat tu confirm lah. Sebab azan maghrib dekat TV belum tentu lagi. Sebab waktu berbeza KL dengan Pening, KL dengan Melaka. Puasa tidur 3/4 hari. Kalau sengaja makruh. Tapi kalau memang tak sihat nak buat macam mana? Kena jaga waktu solat. Apa hukum kalau tak solat tarawih? Rugi walaupun tak berdosa. Ustaz, macam mana kalau masih belum bayar hutang puasa? Maka lepas 1 Syawal kau ganti. Segerakan.
Kalau ikut azan kita boleh ke Cik Man? Sekarang kau buka puasa. Kalau kau nak azan sekarang, kau azan sekarang. Tapi besok dekat akhirat kau jawab dengan Tuhan. Sebenarnya kalau kita tak nak puasa, tak nak solat pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak nak puasa, tak nak solat, tak ada masalah. Tak ada siapa nak marah. Kau nak minum arak ke, nak berjudi, silakan. Tetapi engkau mesti ada jawapan kukuh dengan Tuhan di akhirat nanti. Itu je. Itu je. Dalam Quran, fama asbaruhum 'alan nar, begitu berani dia menghadapi neraka. Kan? Orang-orang begitu. Silakan. Saya tak nak puasa Ramadan. Saya nak batalkan puasa. Be my guest. Tak ada masalah. Tak ada siapa larang. Tapi nanti dekat akhirat, kalau ada duit nak bayar rasuah, nak masuk syurga, nak elak neraka, silakanlah. Kat dunia ni kita macam-macam alasan lah. Dunia ni boleh macam-macam alasan. So kita tak perlu nak buang masa dengan orang yang cuba nak membuang masa kita. Kata, Cik Man, kalau saya tak nak puasa boleh? Boleh. Tak ada siapa marah kau.